Okey, baik. Selamat sejahtera dan selamat datang semua. Okey, ini merupakan program kita yang ketiga untuk bulan kaunseling, iaitu pada bulan ni, bulan Oktober, kita ataupun daripada sekolah kami sebanyak 3 buah sekolah, iaitu daripada SMK Ceras, SMK Seri Bintang Selatan dan SMK Cochrane bekerjasama berusaha untuk merancang rancangan ataupun kelas secara live setiap minggu untuk anda semua, khususnya kepada para murid yang ada di luar sana. Maklumat yang disampaikan semua ini adalah berkaitan dengan maklumat kerjaya dan input-input yang sangat bermanfaat untuk anda semua, ya. Okey, sebelum kita mula ni, dengan segala hormatnya saya memperkenalkan kawan-kawan kita yang ada dalam konti ni. Okey, sebelum ni, yang ada ialah Puan Nur Huda, dari SMK Seri Bintang Selatan, dan kawan sekerjanya iaitu Cikgu Loh, ya, juga daripada SMK Seri Bintang Selatan. Manakala hari ini moderator kita iaitu Puan Nur Haiza binti Cik Mat dari SMK Ceras dan saya sendiri adalah wakil daripada SMK Cochrane. Selamat datang ke penceramah kita pada petang ni. Baik, saya serahkan slot petang ni kepada moderator kita iaitu Puan Nur Haiza. Dipersilakan Puan Nur Haiza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang Jumaat kepada semua penonton. Assalamualaikum kepada Tuan Pengetua Cik Jamil bin Jamaluddin selaku Pengetua SMK Ceras, Puan Pengetua daripada SMK Cochrane, Puan Haslina binti Kamari, Puan Pengetua dari SMK Seri Bintang Selatan, Puan Azia binti Amir, guru-guru, murid-murid sekalian. Dan terutama sekali pada penceramah kita pada petang ini iaitu Tuan Haji Saifulizan atau Hasnul Hisham bin Suparman, seorang pencarah cemerlang dari IPGK Temanggung Ibrahim Johor. Assalamualaikum Tuan. Sedikit profil mengenai. Selamat datang Tuan Terima kasih kerana menerima jemputan kita pada hari ini. Sedikit profil yang saya akan bacakan mengenai penceramah kita pada petang ini iaitu Tuan Haji Saifulizan iaitu seorang yang sangat aktif dalam penulisan sama ada dalam bentuk ilmiah ataupun dalam karya kreatif tentang buku-buku tentang motivasi atau perkembangan diri boleh dapatkan nanti daripada Tuan Haji sendiri mengenai butiran buku-buku yang telah dihasilkan oleh Tuan Haji dan juga seorang pengamal hipnosis Tuan. Salah satu teknik dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan hari ini beliau secara sukarela ingin membantu kita dalam memberikan ilmu-ilmu dan juga hala tuju kepada murid-murid bagaimanakah kita boleh menceburi dalam bidang pendidikan ini bagi yang berminat untuk menjadi seorang guru ini adalah platform di mana anda boleh mendapatkan maklumat secara terus kepada pensyarah IPG itu sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada yang saya muliakan pengacara majlis kita, Puan Nur Haiza binti Cik Mat, guru cemerlang SMK Ceras. Seterusnya yang berbahagia Encik Jamil bin Jamaluddin, Pengetua SMK Ceras. Seterusnya Puan Haslina binti Kamari, Pengetua SMK Cochrane. Dan seterusnya Puan Aziah binti Amir, Pengetua SMK Bintang Selatan. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama berhimpun dalam Streamix ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan hala tuju kerjaya seorang guru. Jadi walau bagaimanapun saya akan kongsikan slide yang telah saya siapkan pada hari ini. Baik ya. Jadi Encik Saiful memang ada slide ya? Ya, ada. Boleh nampak tak agaknya sekarang? Okey.
Okey, baik. Okey, saya ucapkan tahniah ya kepada semua kerana berjaya hadir untuk sesi perbincangan kita pada petang ini. Perbincangan dan perkongsian lah, lebih kepada perkongsian. Sebenarnya apabila tajuk ini diberi, maka saya terfikir kalau setakat kita nak tahu tentang hala tuju, bagaimana untuk menjadi seorang guru, maklumat di hujung jari sekarang kan. Kita klik saja, kita dah boleh dapat. Tapi walau bagaimanapun, untuk lebih jelas, mungkin boleh datang daripada saya sendirilah ya sebagai pensyarah IPG, dan satu lagi ialah kita sebagai cikgu tentu ada sesuatu yang murni ataupun yang molek untuk kita kongsikan bersama sebagai orang kata pembina motivasi. Sebab kadang-kadang nilai motivasi kita ni ada masanya tinggi, ada masanya rendah kan ya. Okey, jadi kita cuba sama-sama hari ini develop adakah kita setakat ini telah menjadi seorang yang betul-betul bersedia untuk menjadi seorang guru satu masa nanti. Hari ini lebih fokus pada petang ini nampaknya lebih kepada pelajar-pelajar kita lah, tingkatan 4 dan 5 saya difahamkan begitu ya. Baik, kemudian kalau kita lihatlah tentang kata-kata ini yang kita biasa dengar, guru bagai lilin membakar diri menerangi kegelapan hati, kau curahkan bakti dan budi, jasamu tiada berganti. Ya, memang benar. Dan kita sedia maklum, dan perkataan ini biasa kita dengar sejak dulu lagi, guru ibarat lilin, membakar diri, menerangi yang lain. Itu kita biasa dengar. Okay? Dan ada juga yang tidak setuju dengan kata-kata itu, kenapa sampai membakar diri. Itu mungkin dia kurang jelas maksud puitis kan. Dari segi puitisnya mana kita sanggup berkorban lah. Ada pula yang cuba ubah lilin itu kepada lampu elektrik. Kan? Okay, jadi walau macam mana pun tak salah kalau nak dianalogikan begitu. Kerana sebagai seorang guru, kita bukan sahaja bersumberkan tenaga daripada yang unsur lemak ataupun lilin tadi kan. Tapi kita juga sebagai pembekal tenaga sebenarnya. Kan, kita sebagai guru bukan sahaja menjadi lampu, tetapi yang saya faham, kita adalah sumber tenaga itu sendiri, iaitu kuasa elektrik itu sendiri. Kita cas pelajar-pelajar kita. Dan kepada para pelajar di luar sana, saya yakin anda satu hari nanti bila jadi seorang guru, anda juga akan beri charge kepada pelajar-pelajar anda. Bukan sahaja kita fokus di segi akademik pelajar kan. Kalau setakat akademik tak akan sampai ke mana. Tapi kita juga menyuntik semangat dari segi kerohanian, nilai-nilai murni yang boleh membina jati diri pelajar untuk menjadi seorang guru yang sejati. Ataupun murid-murid kita nanti untuk menjadi seorang insan yang berguna satu hari nanti. Kita pembekal tenaga sebenarnya. Kemudian yang terbaru, ini betapa pentingnya apabila kita membaca sesuatu terus kena lekat dalam minda ni kan. Ini pelajaran saya dapat hari inilah. Okey, berkenaan dengan guru. Sebenarnya tentang penimbang emas ni saya dapat dalam bulan 7 ke bulan 6. Saya rasa mungkin ada antara anda yang telah melihat ataupun membaca berkenaan penimbang emas ni. Guru sebagai penimbang emas. Pernah dengar tak agaknya ya? Okey, penimbang emas. Jadi saya pun cuba carilah, kawan saya share dekat saya sebenarnya melalui Facebook. Saya cuba cari berjam juga sebab cerita ni menarik. Jadi saya cari tak jumpa dan gagal. Saya cuba duduk termenung dan cuba renung kembali apakah jalan ceritanya. Akhirnya saya dapat. Akhirnya saya dapat. Ya, ini berkenaan dengan dialog seorang pendeta dengan muridnya. Seorang murid dia berkata kepada gurunya, mungkinkah darjat guru lebih tinggi jika muridnya menjadi peguam, doktor, typing error itu doktor, jurutera, muridnya dah tentu mempunyai darjat lebih tinggi daripada gurunya. Apa kata pendeta tu? Guru ibarat penimbang emas. Engkau yang berjaya ibarat emas. Gurumu yang tahu betapa sukatan penilaian atasmu. Berapa nilaimu? Berapa hargamu? Mana mungkin nilai emas dapat disukat tanpa penimbangnya. Wah, jadi saya fikir dekat sini bahawa kalau anda sehebat mana sekalipun, tanpa guru anda tidak ada, seolah-olah tidak ada nilai pada diri anda. Kerana gurulah yang menjadikan anda seorang bernilai atas ilmu yang dicurahkan kepada anda. Maka nyatalah bahawa guru itu umpama penimbang emas juga. Ya.
serta-merta memeluk murid itu serta-merta memeluk dan memohon ampun atas kekhilafan faham tentang guru. Maka guru kalau dalam konteks agama Islam, guru kepada guru sebenar guru ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diiktiraf juga oleh Michael H. Hart bahawa Rasulullah adalah antara orang yang paling berpengaruh di dunia kerana cara mendidiknya yang sangat berakhlak. Dia dapat rank yang pertama daripada 100 orang yang paling berpengaruh. Okey, jadi saya nak memetik kata-kata daripada Prof. Muhammad Tajuddin Ninggal, Profesor, tentang beautiful mind. Jadi pada para pendengar di luar sana, kepada para pelajar sekalian, kalau disusun bidang kerjaya yang paling tinggi, nombor 1, agaknya apa ya? Bukan nak bias, tapi saya sebagai cikgu, tentu saya letak nombor 1. Dan kalau anda sendiri kaji sajak Usman Awang, mana datangnya semua orang yang hebat-hebat itu kalau bukan bermula dari seorang guru. Kalau dari konteks agama Islam dah faham Muhammad Rasulullah itu yang terhebat, dah tentulah guru itu nombor 1 kan. Itu dari segi konteks kefahaman tentang seorang guru. Dan daripada cerita Prof. Dr. Muhammad Tajuddin tentang beautiful mind, saya dapati ada beberapa elemen yang sangat menarik pada diri seorang guru. Jadi sebelum saya paparkan sebentar lagi hala tuju untuk jadi seorang guru, kita tak naklah kan guru itu dijadikan sebagai kerjaya sahaja. Tetapi ada value kerohanian yang sangat hebat, dari segi spiritual yang sangat tinggi pada jiwa seorang guru yang sebenarnya. Kalau anda faham itu, saya yakin motivasi anda mungkin lebih tinggi lepas ini. A beautiful mind menurut Prof. Tajuddin Ninggal, ciri-ciri ini semua ada pada guru. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, iaitu yang pertama, positive mind. Guru yang hebat, mindanya sentiasa positif. Okey? Saya tak nak cerita panjang-panjang lah, nanti kita nak pergi jauh lagi kan. Okey, guru yang hebat, mindanya sentiasa positif. Kemudian caring mind, ada minda yang penyayang. Okey, mungkin ada yang terdengar guru pukul sampai cedera itu adalah sangat terpencil kan kalau kita banding dengan guru-guru yang lain. Okey. Kemudian clear mind, minda yang jelas. Kenapa jelas? Sebab guru yang mempunyai minda yang jelas mampu membawa minda muridnya juga jadi lebih jelas. Apa yang nak dijelaskan? Ada 2 perkara, iaitu yang pertama tentang apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan kepada murid. Dan yang kedua iaitu matlamat yang nak dicapai. Maka pada hari ini, salah satu tugas saya sebagai cikgu ataupun memang saya sebagai pensyarah, tapi satu peranan saya lagi petang ini sebagai cikgu jugalah iaitu ingin membuka minda para pelajar sebelum anda pergi ke satu track hala tuju, mari kita buka minda kita dengan jelas. Sebab antara ciri-ciri orang yang bermotivasi ialah matlamat yang nak dicapainya jelas. Maka mana mungkin seseorang itu bermotivasi kalau matlamat yang nak dicapainya tak jelas. Betul ya? Dia masih sama-sama apa yang dia nak. Jadi tentulah dia akan efek juga dia punya motivasi kan. Baik. Kemudian grateful mind, minda yang sentiasa bersyukur. Okey, sebab itu kalau anda faham, cikgu-cikgu zaman dulu gajinya cik je. Saya pernah merasai gaji pertama saya 459. 459 gaji pertama saya. Okey, jadi masa tu memang kecil dan orang kata itu zaman dulu. Oh tidak, bukan sepatah kata Tan Sri Muhyiddin Yassin itu gaji zaman penjajah. Okey, walaupun dah zaman moden tapi gajinya masih keciciran. Masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Masa beliau jadi Menteri Pendidikan diubah. Okey, jadi kepada satu tangga yang lebih selesa. Start daripada itu ramai betul orang minat nak jadi guru. Dan sekarang ni saya dengar 18,000 yang dibuka oleh kerajaan. Begitu ramai yang mohon. Kerjaya guru sekarang antara kerjaya yang diminati. Okey. Baik. Proactive mind. Guru yang hebat, guru yang baik perlu mempunyai pemikiran yang proaktif. Proaktif, maju ke depan dan sentiasa up to date. Sentiasa up to date. Dia tidak akan cepat berpuas hati dengan setakat apa yang dia ada. Bukan saya nak puji cikgu Nur Haiza. Saya lihat cikgu Nur Haiza ni antara orang yang proaktif juga. Okey, saya lihat ada saja bahan yang dia update kan.
Dan antara bahan yang digemari oleh pelajar-pelajar saya juga adalah blog Cikgu Haiza. Jadi tahniahlah. Okay, sebab ada bahan-bahan baru kat situ kan yang boleh dirujuk. Itu proaktif tu. Okay, altruism mind. Apa yang dipanggil altruism mind ialah pemikiran yang bernilai tinggi dan berintegriti. Maknanya pemikiran yang tidak ke belakang tetapi sentiasa memikirkan apakah baikan yang perlu dibuat untuk kebaikan bersama. Dan satu lagi menurut Prof Tajuddin, contemplative mind. Contemplative mind adalah pemikiran high level thinking ataupun kemahiran berfikir aras tinggi yang sentiasa memikirkan kebaikan-kebaikan dan manfaat untuk orang lain, ya. Okey, jadi yang saya rasa seronok sekarang silibus ataupun dulu dipanggil silibus, kemudian dipanggil proforma dan sekarang dipanggil maklumat khusus, MK, maklumat khusus untuk makluman pelajar yang satu hari nanti bila anda nak jadi cikgu kan. Okey, sekarang semua aras-aras pembelajaran dan aras soalan untuk peperiksaan semuanya adalah aras tinggi, kebat. Jadi memang menarik. Kenapa menarik? Dekat situlah kita dapati pelajar benar-benar kreatif untuk mengaplikasi, membuktikan, membanding beza dan mencipta apa yang telah mereka pelajari. Diterjemahkan dalam bentuk praktikal, kerja khusus, projek dan peperiksaan. Okey. Jadi kita dapatlah cikgu yang betul-betul profesional kan. Sebab yang namanya profesional tu dia kena menguasai ilmu tinggi. Pemikiran aras tinggi. Baiklah, mari kita renung bersama para pelajar sekalian, satu hari nanti anda nak jadi cikgu yang macam mana? Yang pertama real teacher, yang kedua regular teacher, ataupun sekadar imitation teacher. Ya. Saya nanti satu hari nanti mungkin anda faham apa yang dimaksudkan real teacher ni. Real teacher ni dia hebatlah. Anda sendiri pun nampak para pelajar. Saya sendiri pernah jadi pelajar. Okey. Saya dapat lihat cikgu saya yang betul-betul cikgu. Okey, sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit, ya. Ini memang real teacher. Bersungguh-sungguh macam-macam cara dibuat. Dia nak memandaikan murid-murid dia, ya. Regular teacher, kalau anda pernah dengar cikgu makan gaji kan, minta maaf lah ya. Cikgu makan gaji inilah regular. Dia tahu buat kerja, kerja lebih masa tak ada. Minta maaf lah. Pergi balik ikut waktu pejabat waktu sekolah lah ya. Dan yang paling malang sekali imitation teacher. Imitation teacher ni kadang-kadang mungkin dia tersilap pilih. Ya, kita minta maaf ya para pelajar. Sekiranya anda ingin meletakkan diri anda dalam track hala tuju seorang guru satu hari nanti, kalau anda benar-benar berminat jadi seorang guru, maka pasanglah niat tu betul-betul. Pasanglah niat tu betul-betul. Macam mana anda nak pastikan niat anda tu betul atau sebaliknya? Kita ada kaunselor dekat sekolah. Cepat-cepat jumpa kaunselor anda sebelum kita tersasar, tersilap ataupun tersalah masuk track. Apa kesannya? Kesannya ialah kajian menunjukkan orang yang tersalah masuk track kerjaya, tersalah masuk rel, dia akan menderita. Apa maksud menderita tu? Maksud dia tidak selesa dengan kerjaya dia dan dia sentiasa rasa stres. Stres ni ada eustress dan distress. Stres ni bagus sebenarnya. Sepatah kata Dr. Mazlan, pengarah IPG Raja Melewa, berbahagialah dengan stres. Pelik bunyi dia. Tapi dia kata berbahagialah dengan stres. Maksud dia eustress. Eustress means stres yang membawa kita kepada motivasi yang tinggi. Kalau tak ada eustress, stres ni kalau tak ada, kita jadi orang yang hambar. Hidup kita jadi tawar. Kita jadi tak bermaya dan agak malas. Macam kalau anda nak lari pecut sprint kan, 100 meter ke garisan, sedia. Kat masa tu anda ada rasa memang sangat stres lah. Betul tak? Tapi stres itu namanya eustress. Yang akan mendorong kekuatan dan tenaga fizikal anda untuk anda maksimumkan seoptimum yang mungkin. Supaya sampai anda dapat jadi orang nombor 1. Jadi bincang-bincang dengan guru kaunseling. Kenapa ya? Sebab saya dah jumpa dah orang-orang yang menderita ni. Ya, saya kena cakap terus terang lah. Sebab tu saya kata kalau kita just melihat track hala tuju hari ini, kita just cerita hala tuju je lah. Maka terlepaslah mereka-mereka yang tidak berbahagia dalam bidang ini. Kenapa saya kata begitu? Sebab contoh
Masa di sekolah dulu, saya pernah handle satu program under PPD, JPN dan KPM. Program-program guru baru. Okay, orientasi guru-guru baru. Jadi dekat situlah saya dapat trace. Guru-guru baru ni ada yang baru 2 bulan, 3 bulan kan, dia stres. Tetapi yang lain-lain kenapa happy, kenapa seronok, kenapa gembira. Kenapa yang ini pula stres? Oh, jadi saya pun cepat-cepatlah buat satu assessment. Psikometrik, ujian psikometrik. Ada satu lagi simple psikometrik. Masa tu pakai lakar-lakar je. Jadi saya dapat trace, yang cikgu ini lebih kepada realistik. Rupa-rupanya, Pak Raja, kita ni kalau nak jadi cikgu, okay, ataupun kita nak menceburi satu-satu kerjaya, kita kena kenal pasti dulu persekitaran kerjaya tu sesuai tak dengan personality kita. Begitu ya. Kena suit atau tidak. Jadi kalau anda dapati sesuai persekitaran kerjaya itu dengan personality anda, seronoknya kerjaya itu. Itu yang kita pelik. Kadang-kadang cikgu ni kadang-kadang sampai petang baru balik. Duit poket dia habis kan. Sanggup berhabis untuk murid, untuk program-program. Kemudian bila tengok bilik kaunseling cantik ataupun ada bilik-bilik tertentu cantik, pakai duit dia kan. Kenapa ya? Rupanya dia enjoy, dia sangat seronok, dia passion dengan bidang perguruan tu. Sesuai dengan personality dia. Tapi kalau tak sesuai, misalnya personality realistik, boleh, tak salah nak jadi cikgu. Tapi kalau dia stick dengan realistik itu, dia habislah. Contoh yang realistik ni, orang yang lebih berkecenderungan untuk aktiviti ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan mesin-mesin kan, jentera-jentera. Bila dia menghadap orang, habislah dia rasa kecewa lah. Sebab mesin, kalau kita ubah A kepada B, dia jadi B lah. Tapi kalau orang, 4 tambah 4 jadi 8, budak tu jawab 9, dia akan jadi stres. Dia tak boleh terima. Sebab orang realistik, dia sangat realistik. Okay, jadi walau macam mana pun, masih ada peluang. Kalau orang yang realistik ni betul-betul minat. Ada juga orang yang realistik minat. Ada pelajar saya menangis masa daftar. Masa mula-mula daftar dekat IPG. Kenapa menangis? Sebab dia tak nak jadi cikgu. Dia tak minat jadi cikgu, tak nak jadi cikgu. Tapi ambil hati mak, ayah, suruh dia pergi. Dia ni seorang yang hebat. Kenapa saya kata hebat? Sebab dia pandai mensesuaikan diri dia yang realistik kepada jiwa guru. Yang lebih kepada berkemahiran sosial, ada nilai seni dan sebagainya kan. Kreativiti dan sebagainya. Jadi dia berkongsi dekat Dewan sebab dia antara pelajar terbaik. Dapat pelajar terbaik, pelajar sekalian. Dia berkongsilah pengalaman dia mula-mula daftar, dia menangis. Sebab dia tak minat jadi cikgu. Tetapi apabila dia mula mengikuti pengajian, dia dapati best pula jadi cikgu ni ya. Pergi praktikum dan sebagainya. Jadi dia semakin minat dan dia semakin mendalami. Akhirnya rupa-rupanya potensi yang ada dalam diri dia tu dapat dijelmakan dengan cemerlang. Dan dia jadi antara pelajar terbaik lah di IPG saya. Kan macam pelik kan? Maknanya dia mampu menyesuaikan diri dia ya. Baiklah. Jadi pilihlah yang mana anda sesuai anda minat. Okay. Jadi kita lihat dekat sini ada pelbagai cabang hala tuju. Kenapa ya ada pelbagai? Yang pertama supaya anda lebih jelas dengan matlamat yang anda nak capai. Atau cita-cita yang hendak dicapai. Okay. Hari ni kalau kita just cerita hala tuju sekejap je. 10 minit dah habis dah. Ya. Tapi kita kena fokus lah. Kan? Apakah yang tersirat di sebalik track itu? Okay, sebab seperti yang saya kata tadi, supaya anda faham, jelas dan mempunyai satu daya tindak yang nekat, yang betul-betul jelas dan faham. Bukan just ikut-ikut, tidak. Dia datang dari dalam diri anda sendiri. Okay. Jadi bila matlamat anda jelas, anda jadi seorang yang apa tadi? Bermotivasi. Antara ciri orang yang bermotivasi ialah matlamat yang nak dicapainya jelas. Okey, pilihan masa akan datang. Katalah kan, sekarang ni anda dengar je lah hari ni kan. Mungkin ada antara anda yang kurang berminat bidang ini. Okey, anda ada minat nak jadi doktor, bagus. Very good. Minat jadi peguam dan sebagainya, no problem. Anda capailah cita-cita itu. Tapi kita tak tahu takdir yang Tuhan dah aturkan untuk kita. Anda dah tahu ke? Confirm ke anda esok kalau jadi doktor, terus jadi doktor selamanya? Belum tentu. Adakah anda katalah anda dah menjawat jawatan sebagai seorang peguam? Peguam selamanya?
Belum tentu. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya ada pelajar dah jadi doktor perubatan. Pilih nak jadi cikgu. Kenapa saya rasa lucu ya? Sebab berapa ramai orang di luar sana yang nak jadi doktor kan? Kerjaya doktor ni satu kerjaya yang hebat lah, antara yang hebat lah. Okay? Dunia sendiri mengiktiraf doktor sebagai kerjaya yang hebat kan? Kalau dah ikut kajian Institut Integriti Malaysia pun nombor 1 doktor. Yang paling berintegriti. Nak jadi cikgu. Betapa hebatnya jiwa dalaman keguruan dia tu. Boleh ke kalau dah jadi doktor nak jadi cikgu? Ada yang dah jadi lawyer nak jadi cikgu. Boleh ke? Boleh. Nanti kita lihat. Macam ahli tuju yang macam mana. Itu saya kata cabangnya tu. Jadi kita tak naklah stickkan satu pemikiran pada hari ini ahli tuju kita lepas SPM saja. Sebab macam saya kata tadi, betapa pentingnya kita lekatkan satu cabang ilmu dalam minda kita. Kod-kod satu hari nanti kita dah tak ada sumber tu lagi. Faham kan maksud saya? Tentang cerita guru umpama penimbang emas tadi tu. Saya cari dah tak jumpa dah bahan tu. Tapi sebab masih lekat dalam minda, alhamdulillah, saya boleh kongsi dengan anda. Maka input yang anda dapat pada hari ini, kod-kod lah sumbernya dah tak ada satu hari nanti. Anda jadi doktor tapi tiba-tiba minat pula nak jadi guru. Why not? Tukar angin. Kan mungkin jiwa anda sangat sesuai dengan guru. Antara orang hebat lah yang jadi guru ni, selain daripada doktor tu sendiri, Lisa Suryani, kalau anda kenal lah kan, pelakon Lisa Suryani dan Yusri, sorry. Lisa Suryani dan Yusri, suami dia kan. Pelakon hebat tu. Nanti saya cerita sekejap lagi. Macam mana dia boleh masuk tercebur dalam bidang perguruan ni. Okay, ada cerita yang ramai orang tak tahu. Okay, baik. Jadi kita lihat dulu, ada yang minta maaf cakap lah ya, satu ketika dulu dianggapkan profesion keguruan ni pilihan yang terakhir. Itu cerita lama. Sekarang profesion keguruan, level dia dah sama level dengan mereka yang memegang ijazah sarjana muda kan. Jadi anda jangan risau. Okey, ada yang tanya apa kebaikan belajar di IPG ataupun universiti? Baik, sama-sama baik, jangan risau. Kedua-duanya ada pendekatan istimewa yang tersendiri. Okey. Jadi apa maksud profession ni ya? Adakah cikgu ni satu profession? Ada yang pula pertikar, guru ni profession ke? Mari kita lihat. Profession, pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. Okey, satu. Jadi nak jadi cikgu kena ada khusus level tinggi tak? Tentulah sebab sekarang pun dah level ijazah. Okey. Maka dia adalah satu latihan ikhtisas yang cukup bermutu. Bermutu tak? Dulu saya tak tahu sejauh mana mutunya. Sekarang bila saya terlibat dengan pengumpulan maklumat khusus sendiri, memang sungguh bermutu. Ditapis dan ditapis sampai dapat parti saja. Parti itulah yang diperturunkan kepada murid-murid, pada pelajar. Untuk menyediakan diri sebagai seorang guru berkualiti nanti. Wah, memang dahsyat sekarang dia punya tapisan untuk menyediakan satu maklumat khusus tu setakat sebulan tak cukup. Kurang-kurang pun 2 atau 3 bulan lah untuk menyiapkannya. Kita dibahaskan pula oleh Senat dan sebagainya. Sebab kita nak dapat yang terbaik untuk pelajar. Maka anda jangan risau. Anda dapat yang bagus-bagus saja nanti insyaAllah. Perguruan pula maksud dia satu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah atau institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. Jadi kalau profesion perguruan maksud dia apa? Satu bidang yang berkaitan dengan guru yang macam mana? Guru yang dilatih secara khusus. Kan? Khusus maknanya ada bidang khusus yang dia kena pakar, yang dia kena mahir dengan level ilmu yang tinggi untuk dia melaksanakan pengajaran pembelajaran di sekolah atau institut pendidikan lain dan menyampaikan ilmu kepada anak murid dan masyarakat. Okey, bukan calang-calang orang cikgu ni sebenarnya. Okey, mengapa jadi guru? Satu, ia adalah pekerjaan yang mulia. Semua orang tahu kan? Okey. Kenapa nak jadi cikgu? Okey, para pelajar di luar sana saya nak tanya. Anda jawab dalam hati lah kan? Sebab kita kalau dalam Meet kita boleh sekali jalan Okey, sebab kita dalam Streamix,
Okey, dalam YouTube ya. Okey, anda jawab dalam hati lah ya. Kenapa anda nak jadi cikgu? Kalau salah satu jawapan yang ada dalam hati anda itu ialah nak berbakti kepada anak bangsa, saya tabik 10 kali. Memang anda born to be. Anda bakal jadi cikgu yang bagus, saya yakin. Salah satu cara melahirkan rasa cinta kepada negara. Satu masa dulu ada satu signboard besar dekat tepi jalan. Apakah sumbangan anda kepada agama, bangsa dan negara? Stres saya nak jawab. Masa tu saya pelajar, budak. Bila saya baca tu saya rasa stres. Apakah sumbangan anda kepada agama, bangsa dan negara? Tapi apabila saya dah jadi cikgu, itulah jawapan dia. Apakah sumbangan anda kepada agama, bangsa dan negara? Sumbanganku ialah melalui khidmatku sebagai seorang cikgu, sebagai seorang guru. Jadi berbahagialah mereka-mereka yang bernama cikgu kerana mereka berbakti kepada agama, bangsa dan negaranya dengan sepenuh hatinya, dengan kesungguhannya. Okey. Lagi kenapa? Salah satu daripada 3 pesan Nabi Muhammad SAW iaitu apabila meninggal seseorang anak Adam, maka terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara iaitu sedekatul jariyah, ilmu yang dipergunakan, yang dimanfaatkan dan anak yang soleh. Anak yang soleh belum tentu. Memanglah kan semua orang nak dapat anak yang soleh kan. Tapi bila tanya solat sehari semalam cukup tak 5 waktu, tergaru-garu sana, tergaru sini ya. Tak berapa soleh lah kan. Soleh juga tapi tak berapa soleh. Sedekah pun ikut ikhlas lah. Ada yang kata 5 sen tu ikhlas, 5 sen lah. Maknanya belum nampak sangat lah sedekah tu tang mana kan. Tetapi apabila kita jadi cikgu, maknanya secara automatik anda telah melaksanakan satu daripada 3 pesanan ini. Dapat saham. Okey, nikmat menyampaikan ilmu salah satu kebahagiaan. Tak percaya, anda tak percaya, tanya cikgu-cikgu anda. Para pelajar. Satu nikmat yang susah digambarkan dengan kata-kata. Salah satu kebahagiaan itu datangnya daripada sifat memberi. Cikgu ni nampak penat bila dia dah mengajar dalam kelas kan. Memang wajah dia nampak penat. Tapi hati dia gembira. Ini yang saya faham lah. Bila saya tanya rakan-rakan guru, rata-rata selepas keluar kelas mengajar, dia rasa seronok. Hati dia rasa gembira sebab dapat menyampaikan sesuatu kepada muridnya. Tapi kalau yang tak minat jadi cikgu tu, saya tak nak tanyalah kan. Nak buat macam mana Okey, dia stres lah pun kan. Okey, baik. Dan banyak lagi ni anda boleh carilah. Tapi ini yang core dia. Baiklah para pelajar, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Kita lihat sepintas lalu, apakah kategori guru di sekolah. Yang pertama, guru sandaran terlatih, GST. Okey, dia guru sandaran tapi dia terlatih. Guru-guru dalam proses menunggu nak disahkan dalam jawatan sebenar dikenali sebagai guru sandaran terlatih. Mereka akan ada ijazah, akan digelompokkan dalam grade DC1. DC41. Okey. Dan mereka ni mengikut satu kursus khas lah. Bila ikut kursus khas, dah grade, disahkan jawatan dalam perkhidmatan, barulah jawatan GST dimansuhkan dan diganti dengan pegawai perkhidmatan pendidikan siswaza grade DG41. Baik. Jadi bagi guru lepasan ijazah kejuruteraan elektrik yang bukan pendidikan, elektrik, mekanikal atau perakaunan boleh memohon mengajar di sekolah-sekolah teknik di seluruh negara. Ya. Okey, ataupun vocational lah. Okey, seterusnya guru sandaran tidak terlatih, GSTT, ialah bagi merujuk mereka yang bukan lulusan diploma atau ijazah perguruan namun berminat untuk jadi cikgu sekolah, guru sekolah. Okey, dia tak ada kelulusan diploma atau ijazah tapi dia minat. Okey, jadi dikira guru sandaran tak terlatih lah. Okey, guru sandaran tak terlatih ni biasanya mereka ni ditugaskan sebagai guru ganti. Di sekolah-sekolah yang kekurangan guru termasuk sekolah berasrama penuh. Jadi perkhidmatan mereka ni tertakluk kepada kontrak yang ditawarkan, setahun ke, 2 tahun ke, kan? Di guru ganti. Anda biasa kan dengar guru ganti kat sekolah? Mereka inilah dipanggil guru sandaran tidak terlatih. Kemudian guru interim. Guru interim pula merupakan guru yang menikmati segala faedah sebagai penjawat awam namun jawatan mereka belum disahkan dalam kerajaan lagi. Mungkin ada yang pertama kali dengar Perdana Menteri interim tu kan? Satu masa itu hari guru Perdana Menteri interim maknanya dia letak saja sebagai melaksanakan jawatan itu. Tetapi bukan sepenuhnya. Macam cikgu interim ni, guru interim tidak sepenuhnya sebagai guru yang menikmati allowance seperti guru biasa. Dia kena disahkan dulu jawatannya. Okey, tak akan diambil kira sebagai perkhidmatan tetap
termasuk seniority dan hitungan saguhati atau graduity dia. Tak dikira. Dah disahkan baru dikira. Okey. Kemudian guru interim ni pula merupakan guru yang menikmati segala faedah sebagai penjawat awam, namun jawatan mereka belum disahkan. Dari segi servis lah kan, servis dia berapa tahun tu dia bermula daripada tarikh dia disahkan dalam jawatan. Okey, misalnya ada orang kata saya dah khidmat 10 tahun. Maknanya 10 tahun tu bukan start daripada dia lapor diri kat sekolah tau. Masa mula lapor diri tu dipanggil guru interim. Katalah gagal temuduga kan, gagal temuduga, masuk tahun yang ketiga baru dia lulus. Contoh, rata-rata lulus. Contoh. Okey, jadi bila dia lulus, maknanya start tahun yang ketiga tu baru dia kira servis. Tapi yang lain-lain tu dia dah menikmatilah gaji semua kan. Okey. Baik, guru ganti. Pihak sekolah dibenarkan mengambil guru ganti apabila terdapat kekosongan sekurang-kurangnya 28 hari. Guru ganti biasanya dibayar gaji secara harian. Guru ganti. Okey. Sekarang, mari kita pergi kepada hala tuju menjadi seorang guru. Daripada platform anda sebagai seorang pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia, SPM ya. Baik. Tapi walau macam mana pun saya kongsikan juga ya, seperti yang saya kata tadi, peluang-peluang yang akan datang. Okey, sebab ilmu ini mungkin kurang penting sekarang kalau anda tidak begitu berminat bidang ini, tetapi ia amat-amat penting pada masa akan datang. Sekiranya ketika itu ditakdirkan anda berada dalam profession itu. Baik. Laluan 1, lepasan SPM. Wah, hebat kawan-kawan kita ni ya. Bayangkanlah, anda lah yang pegang result tu semua. Okey. Untuk makluman anda, begitu ramai pelajar yang cemerlang SPM ni ya. Sebab saya masa di IPG Campus Tun Hussein On, saya pernah jadi mentor. Mentor ni, masa menerima mentee dia, mentor ni salah satu tugas dia ialah terlibat dengan pendaftaran pelajar baru lah kan. Pelajar-pelajar baru under dia tu akan jadi mentee dia lah. Jadi mentee-mentee saya ni, pelajar-pelajar saya yang jadi mentee saya ni, satu persatu lah saya semak file-file dia. Result-result dia untuk saya sahkan dan sebagainya kan. Untuk pastikan sama seperti sijil asal dan sebaliknya. Saya lihat, inilah dia, yang kat depan ni lah resultnya. 20 orang pelajar saya, 20 orang result dia 9A, 10A, 9A, 10A. Dahsyat-dahsyat. Adik-adik para pelajar di luar sana. Dahsyat-dahsyat. Tetapi mungkin anda ada maklumat. Kata nak masuk IPG sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran cemerlang ataupun sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran A. Betul, itu adalah syarat minimum. Tapi kalau bayangkanlah kalau dah ramai yang 9A, 10A, apa yang 9A dan 10A ini tak diutamakan. Kita bukan ada diskriminasi dari segi pilih kasih kan, tapi kita memang diskriminate dari segi keutamaan pencapaian. Yang cemerlang tentulah di depan. Ya. Jadi kalau anda dapat 5A, anda boleh mohon. Jangan risau. Mohon saja. Ada juga pelajar saya yang 5A dapat. Ramai yang dapat. Kena pula ada yang 9A, 10A ni dah belajar. Yelah kadang-kadang result nak ke universiti lambat kan. Dia masuk IPG dulu. Tiba-tiba dapat result, dia dapat sambung keluar negara, dia pergi keluar negara. Jadi bila dia keluar negara, biasanya second intake, third intake tu, yang 5A, 5A ni dapat. Jadi memang saya lihat yang 5A, 5A ni pun mereka bersungguh-sungguh bila dapat. Dia macam bersyukur sungguh lah kan, sebab dia harap nak dapat kan. Sekali bila dapat memang, wah hebat lah. Hebat Kita orang yang mengharap ni kan, dia tahu dia tak seberapa, tiba-tiba dapat, anda bayangkanlah dia punya kesungguhan macam mana. Memang 2-3 kali dapat anugerah Dean List. Anugerah Dekan. Baik, laluan pertama, ini laluan anda. Sekurang-kurangnya 5 grade cemerlang. Yang namanya cemerlang itu ialah A+, A ataupun A-. Itu yang namanya cemerlang. Okey, ataupun diistilahkan sebagai skor cemerlang. Kemudian anda juga perlu cemerlang dalam subjek pilihan anda. Sekiranya anda nak contohnya nak jadi cikgu bahasa Inggeris, TESOL. Pastikanlah mata pelajaran bahasa Inggeris anda A. Anda nak jadi cikgu matematik, fine. Anda pastikan subjek matematik anda A. Okey, anda nak jadi cikgu prasekolah, pendidikan prasekolah. Okey, boleh. Walaupun cikgu pendidikan prasekolah, at least bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia kena
Hebatlah. Okey. Baik. Kemudian lepasan SPM. Okey, yang seterusnya ialah aktif dengan aktiviti co-curriculum. Kenapa anda kena aktif? Selalunya pelajar yang terlibat dengan aktiviti co-curriculum dia akan efek juga dengan perkembangan dan kecergasan fizikal dia. Okey, kita tak nak ada pelajar yang mudah semput. Kenapa saya kata begitu? Bukanlah penyakit semput. Maksud saya mudah semput ni ialah tak fit. Bila anda dalam IPG nanti ataupun di universiti, anda akan kesana kemari tau. Kesana kemari ialah campus life. Campus life ni banyak perkara yang anda kena buat dalam masa yang 2-3 perkara, 2-3 task tapi dalam masa yang telah dihadkan. Okey, anda kena betul-betul pandai manage masa anda dengan baik dan cemerlang. Okey, jadi kalau tak cukup fit, macam mana kan nak bergerak ke sana kemari dengan pantas. Ada pelbagai aktiviti kita buat kan. Jadi anda kena aktif. Keputusan anda ataupun result ataupun laporan kurikulum anda ini juga mencerminkan attitude anda. Adakah anda cuma ulat buku saja atau seorang yang boleh berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Sebab dalam kurikulum kita juga akan belajar di aspek kepimpinan, bersosial dan sebagainya. Okey, kemudian lulus ujian kelayakan yang dinamakan sebagai ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG. Okey, ujian kelayakan ni kena lulus. Okey. Apa ada dalam tu? Rahsialah. Tak boleh ceritalah. Tapi secara general saya boleh kongsi dengan anda, UKCG ni memfokuskan dari segi knowledge anda, minat anda, IQ, kemudian sasiah jugalah. Kita nak tengoklah kan ada ni dari segi sasiah sesuai tak sebagai seorang guru. Tetapi pada pandangan saya elok UKCG ni dimasukkan satu ujian psikometrik yang lebih orang kata agak ketat sikit. Kenapa? Sebab kalau ikut ujian UKCG ni anda dah lepas, maknanya anda dah memang ada ciri-ciri guru yang bagus. Ya. Tapi kenapa masih terlepas lagi mereka-mereka yang dah masuk pengajian ada lagi istilah tak minat. Jadi apalah artinya jawapan UKCG tu kalau anda jadi pelajar yang tak minat dalam pengajian anda. Jadi saya ingin mencadangkan kepada pihak IPGM supaya diadakan satu ujian psikometrik. Sebab dalam ujian psikometrik ni ada satu part yang dipanggil distortion. Distortion ni memang anda tak boleh tipu. Kadang-kadang UKCG ni kita ialah jawapan yang perfect belaka kan. Yang bagus-bagus je kan. Jadi markah tinggilah. Tapi kalau ujian personality, psikometrik, personality, ataupun yang memang khusus kepada keguruan, kalau anda memang tidak ada ciri itu, anda tak dapatlah. Okey. Kemudian lulus temu duga. Temu duga pun kita boleh berlakon kan. Tunjuk kesungguhan dan sebagainya. Wah, berapi-api kan masa temu duga kan. Tapi dalam kelas, aduhai. Tiba-tiba boleh dengar bunyi cengkerik pula. Krik-krik. Krik-krik. Kata nak jadi cikgu. Kenalah rajin bercakap. Mengutarakan pendapat. Berbincang. Beri idea kan. Cikgu. Tapi bila kita tanya soalan yang sampai serendah-rendah aras pun senyap sepi. Tak ada self-confidence-nya masih lemah, rendah. Nanti nak jadi cikgu yang macam mana kan? Anda menjadi cikgu juga nanti. Orang-orang, pelajar-pelajar ni memang kita faham. Ada yang jenis pendiam. Tapi pastikan anda bercakap apabila diminta untuk berbincang. Kalau anda still diam, kami boleh jangkakan anda bakal jadi cikgu yang macam mana nanti bila posting. Okey, kami tidak biarkan anda posting begitu saja. Kami buat follow up kepada guru besar, pengetua. Apa yang berlaku di sekolah selepas posting. Dekat situ kami dapat data untuk penambahbaikan program yang akan datang. Baik. Program penghantaran pelajar cemerlang. Ada juga satu program selepasan SPM ni, pihak kerajaan, pihak kementerian adakan satu program penghantaran pelajar cemerlang keluar negara yang dia mengikut keperluan dan permintaan semasa. Macam pada tahun 2021 ni, dia fokus kepada pendidikan Islam. Oh, banyak. Ramai betul pelajar yang masuk kali ni. Okey. Contohnya yang ni ambilan 2021. Pada tahun 2010 atau 2008 dulu tak silap saya, ada penghantaran pelajar cemerlang keluar negara, pengajian bahasa Jepun. Dia depends lah. Masa tu mungkin keperluannya begitu ya. Okey. Anda ikut dulu program tu kalau anda minat kan. Anda join. Kemudian pastikan nak ikut program ni kena 7 subjek grade cemerlang lah.
Okey, 7 subjek SPM anda. Kemudian anda belajarlah 4 tahun pengajian di luar negara tu. Ya. Okey. Selepas anda balik dari luar negara, anda kena masuk IPG, Institut Pendidikan Guru, program diploma selama setahun. Ya. Ataupun dipanggil sebagai pasca siswaza pendidikan. Program diploma pasca siswaza pendidikan, PDPP. Setahun saja. Okey, sebab apa? Sebab di IPG ni kita memang expertise ataupun kepakaran kita di IPG ialah memang solid bidang perguruan semata-mata. Maka anda nak jadi cikgu kan? Jadi ciri-ciri knowledge ada 3 perkara knowledge, attitude dan tindakan. Macam mana ataupun praktikal untuk anda jadi seorang guru yang sebenar, betul-betul anda kuasai. Okey. Dan pastikan juga lulus UKCG dan lulus temuduga. Alright. Macam mana pula kalau ada yang dah pergi luar negara, dah balik 1 tahun di IPG, kemudian gagal temuduga ataupun gagal UKCG? Tak dapatlah. Sebab kat situlah tapisan akhir sama ada anda layak atau tidak. Itu saya kata tadi kan. Kadang-kadang kita hairan juga sebab mungkin kita dah ada baca sumber kan, kita boleh rujuk di mana-mana. Mungkin kat situ terlepas kot agaknya. Mereka yang dah lulus ni pun masih lagi tak minat bidang bidang perguruan pelik Okey. Katalah anda masuk matrikulasi. Macam mana pula kalau kita masuk matrikulasi, boleh tak kita jadi cikgu? Program matrikulasi KPM sekiranya anda mengambil subjek perakaunan ataupun perakaunan profesional misalnya, sains ke kan? Dia bukan subjek pendidikan kan? Okey. Kejuruteraan ke Okey, anda tak ada masalah. Okey. Dia bergantung kepada syarat kemasukan yang berubah dari masa ke semasa mengikut keperluan. Okey, kita kalau bahasa Inggeris lah mengikut keperluan yang untuk memenuhi option bahasa Inggeris. Apa tadi yang saya kata tadi, sains ataupun biologi ke ataupun apa dipanggil tadi perakaunan ke kejuruteraan ke kan, depends kepada subjek yang berkenaan. Okey, kemudian pengajian di sana ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun 2 semester ataupun 4 semester, depends kepada option, dan mohon ijazah sarjana muda. Bila dah habis matrik, anda mohon masuk universiti. Pergilah ke universiti-universiti yang menawarkan syarat kemasukan bergantung kepada universiti-universiti yang menawarkan lah. Ada universiti yang fokus kepada teknologi, ada universiti yang fokus pada perubatan, ada juga universiti yang fokus pada pertanian kan, depends, bergantung. Okey, kemudian 4 tahun pengajian, 8 semester. Dan bila anda dapat ijazah, maka anda boleh ditempatkan di sekolah menengah. Okey, apa beza IPG dengan universiti? Okey, satu polisi telah dibuat di pihak kementerian. Di IPGM kita melahirkan guru-guru pendidikan sekolah rendah. Sekolah rendah, okey. Dan keluaran daripada universiti-universiti guru sekolah menengah. Tapi uniknya, siapa yang ambil subjek bimbingan dan kaunseling? Kalau anda ambil subjek bimbingan dan kaunseling di IPG, maka anda posting tu depends kepada keperluan semasa ataupun di mana tempat ataupun penempatan sama ada ditempatkan atau anda sendiri yang boleh memilih. Okey, sebab bimbingan kaunseling dia universal. Ijazah yang anda dapat nanti dia bukan ijazah sarjana perguruan tau. Ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling. Jadi anda punya status ialah kaunselor. Okey, hebat tu sebab nanti lepas tu anda akan attend satu temuruga dengan Lembaga Kaunselor Malaysia untuk dapat license. Apa dipanggil KBPA kan? Dipanggil kaunselor berdaftar dan perakuan amalan. Macam doktor lah nak dapatkan nombor siri tu. Kena temuruga dulu. Lulus, yes, anda adalah seorang kaunselor. Sebab itu saya lebih suka panggil guru-guru ijazah bimbingan dan kaunseling ni sebagai kaunselor dekat sekolah. Sebab mereka bukan saja boleh buat sesi kaunseling dengan murid, mereka juga boleh buat sesi kaunseling dengan ibu bapa, guru-guru, staff kan. Boleh juga orang luar pun boleh.
datang dapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling tu sebab anda kaunselor. Tapi ada juga satu pihak yang mempertahankan, kat sekolah tak boleh panggil kaunselor, panggil guru bimbingan dan kaunseling. Sebab ijazahnya ijazah guru ataupun daripada perguruan, terpulang tak ada masalah. Sebab perjuangan tu atas masing-masing lah kan. Tak ada masalah. Okey. Okey. Laluan ketiga, tingkatan 6 pra-universiti. Bila anda dalam tingkatan 6 nanti atau perayu, okey, ini ada atas satu level lagi lah. Menduduki peperiksaan STPM 1 tahun 6 bulan, 3 semester. Anda dalam tingkatan 6. Kemudian mohon ijazah sarjana muda. Universiti-universiti yang menawarkan ataupun syarat kemasukan bergantung kepada universiti-universiti yang menawarkan lah. Okey, apa subjek yang anda nak ambil. Okey. Dan dalam universiti selama 4 tahun pengajian, 8 semester dan anda dapatlah ijazah sarjana muda pendidikan. Kemudian pendapatannya di mana? Seperti yang saya kata tadi, kalau di universiti pendapatannya lah di sekolah menengah. Okey. Diploma pula macam mana? Okey, laluan keempat ni diploma di IPT, 3 tahun pengajian, 6 semester di Institut Pengajian Tinggi. Mana-manalah universiti anda boleh mohon program diploma. Mohon lepas tu anda sambung ijazah sarjana muda, bidang yang berkaitan khusus dipelajari di peringkat diploma tu lah. Okey, masa diploma dulu belajar apa? Sambung terus bidang yang sama. Okey. Kemudian 4 tahun pengajian di universiti, dapat ijazah sarjana muda pendidikan dan penempatannya di mana? Di sekolah menengah. Okey. Senarai Universiti Awam di Malaysia ni lah. Ini universiti-universiti tu lah. Okey, jika kursus pengajian di universiti bukan berkaitan pendidikan, misalnya bidang perakawanan ke, anda boleh mohon guru untuk jadi guru di Maktab Rendah Sains Mara. Okey, masih ada peluang. Okey, walaupun bukan bidang pendidikan, anda boleh jadi guru MRSM. Kalau anda punya expertise ataupun kemahiran anda ICT, guru sains komputer. Kalau kemahiran anda perakaunan, anda boleh jadi guru perakaunan. Ini yang saya kata tadi, Teach for Malaysia. Menarik ni. Kenapa saya kata menarik? Sebab ini nak kata pengalaman baru. Taklah juga, tapi pengalaman yang baru selain daripada program di bawah IPGM. Apakah Teach for Malaysia ni? Program Teach for Malaysia atau Mendidik Demi Malaysia berasaskan konsep mengajar berbakti dipelopori oleh rangkaian global. Teach for All yang memberi peluang kepada graduan cemerlang untuk berkhidmat kepada negara menyertai profesi perguruan setelah menamatkan pengajian di universiti. Logik tak saya kata tadi? Anda dengar, anda perasan tak saya ada kata tadi doktor pun nak mohon jadi cikgu. Ini ada dia. Ini program ni lah. Dia dah jadi doktor. Tapi jiwa dia jiwa cikgu. Dia mohon melalui Teach for Malaysia. Okey, dia dah jadi peguam, dia nak jadi cikgu, masuk Teach for Malaysia. Itu yang cerita Lisa Soriani dan Yusri tadi. Dia minat nak jadi cikgu, dia mengikuti program Teach for Malaysia. Tapi sebab mereka ni dah lebih menumpukan bidang lakonan, maka mereka terus ke bidang lakonan lah. Tapi kalau dia tinggalkan bidang lakonan, dia dah jadi cikgu lah, Cikgu Lisa dengan Cikgu Yus. Kan? Cikgu. Dan mereka sangat mengiktiraf dan memperakui bahawa tugas seorang guru bukanlah tugas yang mudah. Tidak berat, tidak susah, tetapi bukan mudah. Kenapa? Sebab kita nak membentuk manusia, kan? Bukan membentuk mesin-mesin ya. Okey, tentulah agak kompleks. Tapi kalau anda minat, tidak ada masalah. Segala ilmu kami perturunkan kepada anda. Anda akan seronok nanti jadi cikgu, enjoy. Seronok. Okey, Teach for Malaysia. Macam mana caranya nak join ni? Mula-mula isi borang permohonan dan ujian bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kena fluent lah. Okey. Dan pengalaman saya mengajar dalam kelas tu, ya Allah, bestnya. Kenapa saya kata best? Kita mengajar pelajar-pelajar hebat, cemerlang, dah ada ijazah. Ijazah mereka ni rata-rata first class honor. Bayangkan saya ada murid yang first class honor. Bila belajar tu memang best lah. Dia punya cara berfikir dia pun berbeza kan. Sepatah kata Prof Tajudin tadi apa? Beautiful mind. Banyak benda dia tahu. Banyak benda dia melalui kan. Jadi bila dia share memang sangat best lah. Okey, anda akan menerima pautan melalui email bila anda dah isi borang tu. Lengkapkan separuh kedua permohonan anda. Okey, dah separuh dah dapat proses tu. Kemudian anda akan bantu pihak TFM ni mengenali diri anda dengan lebih baik dengan menunjukkan pemahaman anda mengenai TFM dari segi essay pendek. Anda kena ambil tahulah juga kan tentang TFM ni. Anda kena buat
esei pendek dan anda akan diberitahu resultnya selepas 2 minggu. Okey, anda hantar. Okey. Kemudian seterusnya, anda akan dihubungi melalui telefon. Okey, anda akan ditemu bual selama 30 minit dalam talian telefon dengan ahli pasukan TFM. Kemudian dia akan tanya soalan susulan untuk memahami pengalaman anda, motivasi peribadi anda, okey, dengan lebih baik. Okey, ada yang masih teruskan dengan bidang perguruan ini dan ada juga yang dah balik asal kepada profession yang asal. Okey, kat situlah anda dapat ukur kan kemampuan diri anda setelah mengikuti program ini. Okey. Pusat penilaian anda akan dijemput untuk menghadiri penilaian sehari penuh di pejabat TFM ni. Anda akan dibagian dalam 3 sesi, iaitu dia istilahkan macam main cikgu-cikgu lah. Kalau di IPG dipanggil simulasi kan, pengajaran olok-olok. Aktiviti main peranan, dia akan lihat dan nilai, yang menilai itu juga termasuklah pensyarah yang berkemahiran. Dan wawancara 1 lawan 1 dengan salah seorang ahli pasukan dari TFM. Sekiranya anda berada di luar negara, anda mungkin dijemput untuk mengambil bahagian secara online, secara maya. Baik. Seterusnya, tawaran sementara setelah berjaya menyelesaikan peringkat sebelumnya, anda akan menerima tawaran bersyarat untuk fellowship. Okey, tawaran bergantung pada kejayaan menyelesaikan pengajian anda berdasarkan kriteria lah dan lihat juga langkah yang berikutnya. Okey. Dia base kepada penilaian KPM jugalah. Okey. Baik. Penilaian KPM, anda perlu memenuhi syarat KPM tetapi tidak terhad kepada ujian kelayakan calon guru saja. Yang terdiri daripada ujian kecergasan asas, fitness kan, dan ujian bertulis dan wawancara dengan pihak KPM. Okey, dia tak maknanya tak terhad kepada UKCG sajalah. Okey, ada penilaian tambahan yang lainnya. Okey, baik. Seterusnya, bersiap ke sekolah sebelum memulakan latihan anda pada bulan Oktober. Anda akan dijemput untuk memberi bayangan seorang fellow di sekolah selama seminggu untuk memperdalam pemahaman anda tentang fellowship. Okey, nanti adalah yang akan membimbing anda nanti bila di sekolah nanti. Okey, ada beberapa acara dan sesi maya untuk anda berhubung dengan kaki tangan, alumni dan rakan-rakan anda yang akan datang. Okey, jadi anda boleh sentiasa berbincang, bertukar-tukar fikiran, idea, pendapat, okey, dan bentuk-bentuk intervensi yang mungkin boleh anda buat di sekolah untuk menjadikan PNP anda lebih berkesan. Kemudian, okey, selepas habis semua tu, program pre-service pun bermula. Baik. Jadi secara kesimpulannya, kalau anda lihat tadi, selepas habis SPM anda masuk IPG. Ini kalau melalui laluan IPG anda akan mengajar ke sekolah rendah. Right. Kemudian melalui SPM anda boleh mengikuti program tadi, program khas keluar negara. Balik daripada luar negara anda sambung ke IPG dan anda mengajar ke sekolah rendah. Okey. Seterusnya, kalau anda masuk matrikulasi, anda boleh masuk sambung pengajian anda ke universiti dan seterusnya penempatan ke sekolah menengah ya. Kemudian jika anda dari tingkatan 6, anda boleh teruskan pengajian anda ke universiti. Balik dari universiti, anda boleh ditempatkan di sekolah menengah. Okey. Kemudian diploma di Institut Pengajian Tinggi, mana-mana Institut Pengajian Tinggi anda mohon diploma, anda dapat ijazah, dan anda mengajar ke mana? Ke sekolah menengah. Kemudian sekiranya bukan subjek pendidikan, anda masih boleh jadi cikgu. Cikgu apa tadi? Cikgu di Maktab Rendah Sains Semara, sesuai dengan subjek kemahiran berkenaan lah. Okey. Dan Teach for Malaysia adalah ditempatkan di sekolah menengah. Okey. Baik. Ini adalah pelajar-pelajar saya yang sentiasa positif. Okey, dan saya rasa seronoklah. Kerana pelajar-pelajar ini pelajar yang selected, yang cemerlang kan. Orang cemerlang ni kerja dia memang cemerlang. Okey, mungkin satu sebab jugalah kenapa kita pilih keutamaan kita pilih pelajar yang straight A dulu kan sebab dekat situlah akan memberi impak kepada budaya kerja dan budaya pelajar dia di IPG. Ada setengah pelajar dia mengadu kat saya, "Cik, saya ni semalas nak belajar gini-gini. Saya rasa saya tak ada mood nak belajar. Saya rasa macam tak boleh nak teruskan pengajian sekian-sekian." Okey, kita bagilah 1-2 tip kan. Tengok-tengok dapat anugerah dekan. Jadi mereka cepat, dia cepat merawat dan memulihkan dia punya emosi sebab pelajar cemerlang ni dia ada satu daya berfikir yang
yang cepat dan cekap. Okay, dan kalau kita bincang dalam kelas pun saya seronok. Dia punya pencambahan idea dia memang best. Bukan saya nak puji-puji mereka ni. Saya yakin anda, pelajar-pelajar di luar sana juga sama macam mereka. Ada juga yang masa nak percubaan UPSR, minta maaf nak SPM tu percubaan, C belaka, C berderet. Sekali peperiksaan, straight A. Pun boleh berlaku begitu, sebab last minute kita tak tahu kan, usaha kita berhasil. Dan bila masuk IPG dah dia mula down. Sebab dia kata dulu budaya belajar dia tak cemerlang. Saya kata itu budaya belajar you yang dulu. Okay, tetapi SPMU membuktikan you ada satu budaya yang terkini. Yang you boleh tambah baik bila you masuk IPG. Macam tu Okay, jadi anda tak perlu risaulah. Okay. Kita ada banyak aktiviti dekat IPG. Yang seronok, yang menjadikan anda happy, gembira, sesuai dengan minat anda. Okay, kita ada unit beruniform dan sebagainya. Yang ini adalah tim PRS, Pemimpin Rangka Sebaya. Ramai tu. Okay, ini masa ni saya handle kursus latihan PRS untuk peringkat pelajar-pelajar di under Institut Pendidikan Guru di bawah penilaian IPGM. Maknanya mereka ni ditauliahkan oleh IPGM lah. Jadi kami ni yang laksanakan lah modul-modul yang telah dibekalkan oleh pihak IPGM. Okay, hebat lah. Kenapa saya kata hebat? Saya terperanjat lah ada 1-2 peserta ni dapat markah penuh. Kita ada exam kan. Bila dah habis kursus ni, di hujung kursus tu kita beri 3 set soalan peperiksaan. Okay, yang menguji kemahiran dia dari segi PRS, knowledge, kefahaman teori tentang PRS. Okay, dari segi khidmat PRS di IPG ataupun kalau sekolah di sekolah. Ada yang dapat full mark, hebat lah. Saya kagum lah dengan cara fikir minda pelajar-pelajar sekarang ni. Okay. Ini pun pelajar-pelajar saya juga bimbingan dan kaunseling. Ini pelajar-pelajar bimbingan kaunseling ni. Okey. Mereka sangat gembira belajar di IPG. Okey, adalah juga 1-2 kan yang mengalami sindrom kesedihan. Okey, bila masuk IPG, sebagian kawan-kawan masuk IPT, masuk universiti. Jadi dah hati bola bagi. Universiti pula universiti yang digemari. Kan, kawan-kawan semua masuk universiti tu. Habis kalau anda lah agaknya, anda nak ikut kawan-kawan anda dekat universiti ke atau nak terus di IPG? Tak salah. Kalau anda nak buat keputusan nak pergi ke universiti tu, pergi. Tak ada masalah. Anda tak ada siapa yang melarang anda. Sebab yang nak maju anda. Yang nak berjaya anda. Okay, anda jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata kawan-kawan, baik kau tunggu kat sini. Kan? Ataupun yang kat sana kata, baik kau mari kat sini. Kita ada geng kawan-kawan. Jadi keputusan di atas diri anda. Maka mungkin lah agaknya kan. Sebahagian daripada konsep beautiful mind tu dah diterapkan pada minda dia, akhirnya dia nampak yang lebih dominan dalam diri dia ialah cikgu. Akhirnya dia stick kat situ. Saya tak payah beritahu lah, pelajar tu ada dalam gambar ni. Okey, baik. Ini pun pelajar pengajian bimbingan kaunseling. Ini ada satu ambilan tu, cuma ni je. 10 orang je satu kelas. Tetapi walaupun 10, wah, memang top 10. 10 bukan sebarang 10 tapi top 10. Semua ni ada niche masing-masing. Dan mereka ni juga adalah pelajar saya yang saya latih untuk menulis buku dan mereka juga adalah penulis-penulis buku saya. Yang pertama namanya Ranjau, Liku dan Pelangi. Kalau anda nak tahu buku tu boleh hubungi saya. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang bakal nak ambil SPM ni, mereka semua ni ada pengalaman tau. Sebelum ambil SPM dulu mereka melalui satu perik getir dalam kehidupan mereka, macam mana mereka overcome dia punya masalah sampai berjaya. Kan? Dan akhirnya mereka masuk ke IPG dan sebagainya lah. Masing-masing ada menyumbangkan penulisan masing-masing dalam buku Ranjau, Liku dan Pelangi. Okey, buku motivasi. Kepada semua para pelajar Form 4 dan Form 5 yang mungkin bakal menjadi pelajar saya satu hari nanti, InsyaAllah kita jumpa di IPG. Selamat datang ke dunia perguruan. Saya doakan semoga hasrat, harapan dan cita-cita anda yang menggunung tinggi tercapai, dimakbulkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ya. Baiklah, jaga diri, stay safe. Kita jaga kita. Okay, saya serahkan kembali kepada Cikgu Haiza.
Okey, Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuan Saiful ya atas perkongsian itu tadi. Alhamdulillah tak ada gangguan internet langsung hari ini ya. Jadi kita berjalan dengan lancar. Okey, ada satu soalan saja yang saya akan utarakan iaitu mengenai program 4+1 tak salah saya tadi tentang program murid ke luar negeri ya Tuan ya. Okey, ada satu Ya. soalan tadi ada yang PM kat saya bertanya 4+1 tadi maksudnya 4 tahun dekat luar negeri dan kemudian mereka akan balik 1 tahun untuk berada di IPG kan. Tapi mereka tanya sekiranya tadi kan ada Tuan sebut tadi tak lulus ujian interview apa semua tak menjadi cikgu juga kan. Okey, jadi macam mana dengan kan mereka telah mendapat dana macam beasiswa kan bila pergi ke bila ke luar negeri dan juga 1 tahun yang dekat IPG tu, adakah mereka perlu bayar balik atau bagaimana? Baik. Soalan yang baik. Okey, saya kata tadi kalau tidak lulus. Okey, jadi walau macam mana pun setakat ini belum ada kes lagi yang tak lulus. Ya, sebab pelajar-pelajar ini satu dia memang excellent lah. Okey, dan yang kedua pelajar-pelajar ni di luar negara pun dia dah ada satu value yang dia pelajari dari segi survive kan. Okey, dari segi dipanggil kemahiran sosial di sana. Dan masa nak ke luar negara tu pun ditemuduga juga kan sebelum mereka layak untuk ditemuduga. Cuma yang saya masukkan sekiranya gagal tadi, quote lah kata gagal, maka mereka perlu kalau betul-betul gagal lah, manalah tahu pada hari itu temuduga tak dijawab langsung, panik kan. Gagal, diistilahkan gagal, mereka berpeluang untuk mohon sekali lagi UKCG tersebut. Diberi peluang. Tetapi kalau pelajar, sebab benda ni memang dah ditaja, dah dia ada track dia tersendiri, okay, maka tidak ada masalah setakat ini untuk diterima sebagai pelajar di IPG lah. Cuma saya haraplah kepada pelajar yang nak mengambil temuduga, bab nervous, rasa takut dan sebagainya itu normal. Cuma anda seboleh mungkinlah bersikap profesional. Okay, cuba sedaya upaya anda, tunjukkan kesungguhan semasa menjawab soalan temuduga kerana anda orang kata dah sampai ujung gunung kan, tinggal pacak bendera je. Jadi buatlah sebaik yang mungkin. Tapi tak mustahil boleh gagal sebab manusia kan. Sampai masa Syarah sendiri pun minta maaf lah saya nak kongsi sikit lah. Masa present paper peringkat international saya bukanlah kita nak ketawakan dia tak, tapi saya bila teringat peristiwa tu saya tak sangka rupa-rupanya walaupun dah jadi pensyarah sampai masa present dia tenganga-nganga, dia tengok atas, tengok sepatah perkataan tak keluar, just good morning je yang keluar. Dia terlalu nervous. Jadi nervous tu normal. Jadi kita ambil lah, belajar dengan cikgu kaunseling kita apakah tip-tip supaya kita boleh dapat atasi rasa nervous tu dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah lah ya, maknanya penerangan yang jelas. Maknanya jangan takut ya pada murid-murid dah dapat 5A, 6A, 7A tu dah boleh mohon dan jangan takut untuk gagal. Kita cuba dulu. Tadi daripada Tuan Saiful tadi dia kata tadi tak ada orang pun lagi yang gagal maknanya jangan fikir tu lagi. Masuk dulu 4 tahun campur 1 tu. Okey. Kita sudah berada di akhir rancangan. Terima kasih buat semua murid-murid ataupun bakal-bakal guru yang betul-betul berminat dengan kerjaya perguruan ini dan sudi untuk mendengar secara terus daripada penceramah jemputan kita pada hari ini. Semoga anda dapat terang lagi bersuluh tentang checklist diri sendiri, tentang personality anda, minat anda. Bagi yang 50-50 tu boleh dah dengar ni, cikgu harap anda dapat terus meletakkan keyakinan anda pada kerjaya perguruan ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.